Kemahiran komunikasi perniagaan yang efektif ada 6. Kemahiran komunikasi perniagaan yang efektif ada 6, yaitu: pertama, komunikasi interpersonal; kedua, kemahiran pembentangan; ketiga, kemahiran pengucapan awam; keempat, kemahiran tindak balas; kelima, kemahiran mendengar; dan keenam, kemahiran pengurusan maklumat personal. Komunikasi interpersonal hanya melibatkan 2 orang, contohnya yaitu perbualan telefon atau surat menyurat antara 2 pihak. Komunikasi ini berlaku semasa temu duga, pengumpulan maklumat dan kaunseling, boleh berlaku dalam kalangan 3 atau 4 orang dan mengambil tempat dalam situasi formal ataupun tidak formal. Yang kedua, kemahiran pembentangan. Pembentangan ialah penyampaian sesuatu perkara kepada orang lain. Kemahiran pembentangan terbahagi kepada 3, iaitu: pertama, persediaan sebelum; kedua, semasa pembentangan; dan ketiga, selepas pembentangan. Ketiga, kemahiran pengucapan. Pengucap dibenarkan mengucap tanpa gangguan dan audiens dibenarkan bertanya soalan dan memberikan pendapat dan komen pada penghujung sesi itu. Kemahiran pengucapan awam biasanya lebih daripada 10 orang mendengar pengucapan seseorang pengucap. Situasi ini boleh mengambil tempat di majlis peribadi atau majlis terbuka, dirancang dengan baik, formal dan berstruktur. Keempat, kemahiran tindak balas. Membalas kata-kata merupakan suatu kelebihan kepada manusia. Dengan membalas kata manusia dapat mewujudkan hubungan yang baik antara satu sama lain. Kemahiran membalas terdiri daripada 3, yaitu kemahiran penstrukturan, dorongan minima, dan kemahiran mendengar. Kemahiran penstrukturan yaitu menyediakan struktur sesi perundingan yang bakal dilaksanakan. Contoh situasi yaitu pelanggan yang membuat rawatan muka untuk kecantikan. Kedua, dorongan minima. Tujuan dorongan minima yaitu untuk memberangsangkan penyampaian untuk terus bercerita, menunjukkan pendengar mendengar, dan menunjukkan pendengar faham dan mengikut apa yang sedang diperkatakan oleh penyampai. Contohnya, menganggukkan kepala, menggunakan bahasa separa, dan menunjukkan wajah yang tenang dan memberikan senyuman. Dan yang ketiga, kemahiran mendengar. Mendengar dengan aktif segala isi penyampaian yang disampaikan oleh penyampai. Pendengar mendengar dengan perasaan. Akhir sekali, kemahiran pengurusan maklumat. Ilmu berkenaan pengurusan maklumat iaitu kemahiran untuk menerima, mengesan, mengenal pasti, mendapat semula, menilai, memurni, menyusun dan menggunakannya pada masa yang sama, yang perlu ada, yang mengambil manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Perkembangan ICT dapat membantu mempercepatkan seseorang membuat kerja, berkesan, mudah, cepat, dan dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. Rangkaian komunikasi formal ada 5, yaitu rangkaian perhubungan, rangkaian Y, rangkaian roda, rangkaian bulatan, dan semua rangkaian. Rangkaian perhubungan mengikut arahan secara formal, penyampaian maklumat secara sederhana, dan maklumat yang paling tepat. Rangkaian Y corak berpusat dan strategi tengah yang dapat bebas berkomunikasi dengan semua objek yang ada dalam organisasi. Rangkaian roda, seorang jadi pusat komunikasi seperti ketua. Semua maklumat keluar masuk melalui ketua itu sahaja. Ciri-ciri rangkaian roda yaitu ketua kawal dengan penuh komunikasi. Rangkaian bulatan ialah satu bentuk komunikasi di mana setiap individu berhubung secara langsung dengan 2 orang. Ciri-ciri yaitu komunikasi secara bergiliran. Setiap ahli ada peluang untuk berkongsi maklumat, ada ketua tetap untuk aliran komunikasi, dan sesuai untuk perbincangan dalam kumpulan kecil. Contoh, dalam satu mesyuarat kecil dalam bulatan, setiap orang cakap ikut giliran dan semua orang diberi peluang untuk memberi pandangan sebelum membuat keputusan. Rangkaian komunikasi formal ada 5, yaitu rangkaian perhubungan, rangkaian
roda, rangkaian bulatan, dan semua rangkaian. Rangkaian berhubungan mengikut arahan secara formal, penyampaian maklumat secara sederhana, dan maklumat yang paling tepat. Rangkaian Y corak berpusat dan pusat di tengah yang dapat bebas berkomunikasi dengan semua objek yang ada dalam organisasi. Selain roda, seorang jadi pusat komunikasi seperti ketua. Semua maklumat keluar masuk melalui ketua itu sahaja. Ciri-ciri rangkaian roda yaitu ketua kawal dengan penuh komunikasi. Rangkaian bulatan ialah satu bentuk komunikasi di mana setiap individu berhubung secara langsung dengan dua orang. Ciri-ciri yaitu komunikasi secara bergiliran, setiap ahli ada peluang untuk berkongsi maklumat, ada ketua tetap untuk aliran komunikasi, dan sesuai untuk perbincangan dalam kumpulan kecil. Contoh, dalam satu mesyuarat kecil dalam bulatan, setiap orang cakap ikut giliran dan semua orang diberi peluang untuk memberi pandangan sebelum membuat keputusan. Semua rangkaian pula ahli bebas berkomunikasi antara satu sama lain. Semua rangkaian pula ahli bebas berkomunikasi antara satu sama lain. Hai, Assalamualaikum, saya Nur Syukina. Ciri komunikasi perniagaan yang berkesan dalam perniagaan. Yang kedua ialah saluran komunikasi tidak formal. Yang ketiga ialah kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Ciri komunikasi yang berkesan dalam perniagaan ialah jelas dan tepat. Kiranya kerana komunikasi yang jelas dapat membantu dan mengelakkan salah faham dan memastikan mesej diterima sebagaimana yang dimaksudkan. Yang kedua ialah profesional dan sopan. Nada yang profesional dapat membina imej baik syarikat. Beza antara komunikasi formal dan tidak formal ialah kalau yang formal guna bila hal penting, rasmi dan perlukan bukti. Tidak formal pula guna masa sembang biasa, tapi tetap boleh bantu lancarkan kerja. Untuk kebaikan dan kelemahan struktur organisasi yang tidak formal pula, ianya lebih mudah dan cepat. Contohnya, maklumat boleh disampaikan dengan pantas dan mudah, seperti perbualan santai atau media sosial. Apakah tujuan komunikasi di tempat kerja? Tujuan komunikasi di tempat kerja adalah sangat penting untuk mengekalkan kelancaran operasi dan hubungan interpersonal, menyampaikan maklumat, tugas baharu. Contohnya, penyelia memberikan arahan langkah demi langkah kepada kaki tangan baharu tentang cara menggunakan sistem kehadiran digital. Saluran komunikasi formal ialah saluran komunikasi rasmi yang ditubuhkan oleh struktur organisasi untuk menyampaikan maklumat, arahan atau dasar. Biasanya direkodkan dan didokumenkan. Pertama ialah menyampaikan maklumat. Komunikasi memastikan semua pekerja mempunyai maklumat yang mereka perlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Komunikasi berkesan membantu membina kepercayaan, rasa hormat dan kerjasama dalam kalangan rakan sekerja untuk menyelaraskan aktiviti antara individu dan pasukan untuk bekerja ke arah matlamat bersama. Soalan F pula, kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Contoh yang pertama yaitu kurang flexibility. Struktur yang tegar boleh menyukarkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran atau inovasi baharu. Contoh yang kedua pula, hubungan interpersonal terhad. Memberi tumpuan kepada peranan dan tanggungjawab formal boleh mengurangkan interaksi sosial dan hubungan interpersonal antara pekerja. Contoh yang terakhir pula, sekatan terhadap kreativiti dan inisiatif. Peraturan yang ketat boleh menghalang pekerja daripada mengambil inisiatif atau berfikir di luar kotak. Contoh yang pertama yaitu kurang flexibility.
Struktur yang tegar boleh menyukarkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran atau inovasi baharu. Contoh yang kedua pula, hubungan interpersonal terhad. Memberi tumpuan kepada peranan dan tanggung jawab formal boleh mengurangkan interaksi sosial dan hubungan interpersonal antara pekerja. Contoh yang terakhir pula, sekatan terhadap kreativiti dan inisiatif. Peraturan yang ketat boleh menghalang pekerja daripada mengambil inisiatif atau berpikir di luar kotak.